Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini dipetik dari Malaysia Kini, Muhyiddin umum PKP seluruh negara. Berita sepenuhnya, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan perintah kawalan pergerakan kini diperluaskan ke seluruh negara. Langkah itu katanya diputuskan dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19 yang dipengerusikannya hari ini, ekoran tren peningkatan kes harian COVID-19 yang meletakkan negara berdepan gelombang ketiga wabak. Rantaian jangkitan COVID-19 hanya dapat diputuskan dengan menggalakkan orang ramai duduk di rumah menerusi kawalan pergerakan yang lebih ketat. Sehubungan itu, sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19 yang saya pengerusikan hari ini telah membuat keputusan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara, katanya dalam kenyataan hari ini. PKP kali ini berkuat kuasa dari 12 Mei hingga 7 Jun 2021. Ini tidak termasuk larangan yang telah diumumkan lebih awal oleh Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob kemarin, yaitu larangan rentas daerah dan negeri, larangan aktivitas sosial, sukan dan pendidikan yang berkuat kuasa 10 Mei hingga 6 Jun. Namun, semua sektor ekonomi masih dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP. Dengan pengumuman itu, hanya 3 individu dibenarkan berada dalam satu kendaraan, termasuk pemandu bagi kendaraan persendirian, taksi dan e-hailing. Bilangan penumpang, kendaraan yang membawa barangan, serta rantaian ekonomi atau industri pula bergantung kepada jumlah yang dibenarkan dalam lesen pendaftaran kendaraan perdagangan. Bilangan orang yang dibenarkan di dalam pengangkutan awam pula mestilah mematuhi penjarakan sosial atau fizikal dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Penjualan makanan hanya dibenarkan secara pandu lalu dan bungkus sahaja, manakala makan di restoran adalah tidak dibenarkan sama sekali. Majikan juga diwajibkan melaksanakan dasar bekerja dari rumah dengan kehadiran tidak lebih 30% kaki tangan pengurusan pada setiap masa. Semasa sambutan Aidilfitri yang akan dijangka tiba 3 hari lagi pula, ziarah rumah ke rumah dan ziarah kubur adalah tidak dibenarkan. Solat sunat Aidilfitri pula tertakluk pada kapasiti masjid dan surau tidak melebihi 50 orang bagi masjid dan surau yang boleh memuatkan lebih 1.000 orang jemaah dan 20 orang bagi masjid dan surau yang boleh memuatkan kurang daripada 1.000 jemaah. Had bilangan jemaah yang sama terpakai bagi solat fardu 5 waktu dan solat Jumat. Selain itu, operasi rumah ibadah bukan Islam juga akan diperketatkan. Langkah-langkah khusus yang sedang dilaksanakan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan diteruskan, kata Muhyiddin. Selain itu, seperti diumumkan Ismail kemarin, rentas daerah dan rentas negeri adalah dilarang kecuali untuk tujuan kecemasan, kesehatan, bekerja, ekonomi, temu janji, vaksinasi, dan pasangan jarak jauh. Semua perhimpunan sosial, aktivitas sukan dan rekreasi adalah dilarang, kecuali sukan dan rekreasi individu di kawasan terbuka seperti jogging, berbasikal, dan senaman. Semua institusi pendidikan juga diarah tutup, kecuali untuk pelajar yang akan menduduki peperiksaan antarabangsa. SOP terperinci bagi semua larangan dan arahan yang terkandung dalam PKP ini akan diumumkan oleh MKN, katanya lagi. Mengulas pelaksanaan PKP, kata Muhyiddin, dengan jumlah kes harian melebihi 4.000 kes dan 37.396 kes aktif dengan 1.700 kes kematian setakat hari ini 10 Mei, Malaysia sedang berdepan gelombang ketiga COVID-19 yang boleh mencetuskan suatu krisis nasional. Tindakan lebih drastik ini juga diambil kerajaan ekoran kewujudan varian baru dengan kadar jangkitan lebih tinggi, kekangan kapasiti sistem kesehatan awam yang semakin merucing, selain kelemahan pematuhan SOP dalam kalangan sebahagian masyarakat. Data dan sains terus menunjukkan bahwa aktiviti-aktiviti perhimpunan yang menyukarkan penjarakan sosial dan keberadaan orang ramai dalam ruang yang sesak menjadi punca utama penularan COVID-19, katanya lagi. Oleh hal yang demikian, tambahnya, PKP di seluruh negara itu harus dilaksanakan bagi mengelakkan negara terjerumus ke dalam malapetaka kesehatan yang lebih parah. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.